Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Surah An-Nisa ayat 125 ada menyatakan, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Surah An-Nisa ayat 125. Ayat di atas menceritakan kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang disayangi oleh Allah. Baginda digelar Al-Khalil. Makna Al-Khalil ialah mengandungi kesempurnaan dan kedalaman cinta. Kawan-kawan sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah negeri dipanggil Babylon. Sekarang, Babylon dikenali sebagai Iraq. Negeri Babylon diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam. Namanya ialah Raja Namrud bin Kanaan. Sesiapa yang membantah kata-kata raja akan dihukum pancung sampai mati. Oleh itu, tidak ada siapa pun yang berani melawan undang-undang Raja Namrud. Menurut riwayat, semasa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan, muncul sebuah bintang yang sinarnya menutup cahaya matahari dan bulan. Ketika itu, ramai orang yang mati. Raja Namrud terkejut dan merasa hairan tentang kejadian itu. Dia segera mengumpulkan para dukun dan ahli nujum untuk menanyakan persoalan itu. Jawapan yang diberikan oleh para dukun dan ahli nujum sangat membimbangkan Raja Namrud. Mereka menyatakan pada ketika itu telah lahir seorang anak lelaki yang akan membinasakan kekuasaannya. Kawan-kawan sekalian, apakah tindakan Raja Namrud selepas mendengar berita itu? Dengan segera, dia menurunkan perintah supaya setiap anak yang dilahir mestilah dibunuh. Pada ketika itu, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dilahirkan. Ibu baginda merasa cemas dan takut setelah mendengar perintah Raja Namrud. Apa yang perlu dia lakukan? Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah telah memberi ilham kepada ibu baginda supaya membawa baginda ke sebuah gua di pinggir bandar Babylon. Tujuan ibunya membuat demikian kerana ingin menyembunyi dan menyelamatkan anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam daripada dibunuh. Allah Al-Hafiz, Allah Maha Memelihara. Dengan peliharaan daripada Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat diselamatkan daripada dibunuh. Di gua tersebutlah baginda disusukan, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Ibunya terpaksa berulang-alik dari rumahnya ke gua dan bertawakal agar Nabi Ibrahim tidak diapa-apakan oleh binatang buas. Ada riwayat menyatakan semasa ketiadaan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam di gua, Allah telah memerintahkan malaikat Jibril menjaga baginda. Masya Allah, begitulah pengasihnya Allah terhadap baginda. Manakala bila malam menjelma, gelapnya suasana di sekeliling. Tetapi apabila munculnya bulan dan bintang, ia dapat menyinari alam yang gelap itu. Terdetik di dalam hatinya, siapakah yang menciptakan alam ini? Nabi Ibrahim alaihissalam mula mencari Tuhannya dengan menggunakan akalnya yang bersih. Peristiwa baginda mencari Tuhan terdapat dalam surah Al-An'am ayat 75 hingga 79 yang bermaksud, Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan tenggelam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian, ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu tenggelam, dia berkata, wahai kaum, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Surah Al-An'am ayat 75 hingga 79. Kawan-kawan sekalian, apabila Raja Namrud
semakin melupakan pembunuhan bayi dan Nabi Ibrahim AS telah meningkat remaja. Keluarlah baginda dari gua, tempat persembunyiannya. Baginda mula tinggal bersama ibu dan ayahnya di rumah mereka. Ayah Nabi Ibrahim AS bernama Azar. Azar ialah seorang pembuat berhala yang sangat mahir. Selain menjual berhala rekaannya, dia juga seorang penyembah berhala buatannya sendiri. Nabi Ibrahim AS juga selalu disuruh oleh ayahnya keliling kota menjaja berhala buatannya. Sebenarnya, di hati baginda membenci perbuatan tersebut. Pada suatu ketika, pernah hatinya terdetik. Bagaimana caranya Allah menghidupkan manusia di alam akhirat? Walaupun sebenarnya baginda terlalu yakin tentang kehidupan di akhirat dan janji-janji Allah. Lantas baginda terus berdoa. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah menjawab dengan firman-Nya. Adakah engkau belum percaya, yakni kepada kekuasaanku? Surah Al-Baqarah ayat 260. Berkata Nabi Ibrahim AS lagi. Bahkan, yakni aku percaya dan yakin. Akan tetapi, yakni aku memohon yang demikian ialah supaya tentram hatiku. Surah Al-Baqarah ayat 260. Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim AS, lalu memerintahkan Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setelah itu, Nabi Ibrahim dikehendaki memotong dan menceraikan tiap-tiap anggota badan burung supaya Nabi Ibrahim dapat melihat sendiri bagaimana cara burung itu dihidupkan dan bernyawa kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh 4 ekor burung yang sudah hancur itu dibahagikan kepada 4 bahagian pula. Setiap bahagian diletakkan di atas puncak setiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan di antara satu dengan yang lain. Sesudah selesai semuanya itu, Nabi Ibrahim diperintahkan supaya memanggil 4 ekor burung yang telah hancur lumat itu. Dengan izin Allah dan kekuasaannya, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu seperti burung-burung yang asal. Tidak ada beza sedikit pun. Betapa puas dan gembira hati Nabi Ibrahim AS melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terjadi di hadapannya. Kawan-kawan sekalian, setelah Nabi Ibrahim dilantik sebagai Rasul untuk memimpin kaumnya ke jalan yang diredai Allah, orang pertama yang diseru beriman ialah ayahnya yang sangat dikasihi. Baginda dengan hormat dan sopan mengajak ayahnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Nabi Ibrahim bertanya dengan lemah lembut, seperti dalam surah Maryam ayat 42 hingga 43. Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu. Oleh itu, ikutlah daku. Aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. Muka ayah Nabi Ibrahim AS tiba-tiba menjadi merah kerana sangat marah. Ayahnya memaki hamun baginda dengan kata-kata yang sangat kasar, lalu dihalaunya baginda dari rumahnya. Malah, ayahnya juga tidak mengaku Nabi Ibrahim sebagai anaknya lagi. Nabi Ibrahim AS pergi menemui kaumnya yang sedang menyembah berhala-berhala yang mereka cipta sendiri. Di situ telah terjadi soal jawab di antara baginda dan kaumnya. Apakah hakikatnya patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Surah Al-Anbiya ayat 52. Mereka menjawab, kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya. Surah Al-Anbiya ayat 53. Lalu baginda berkata, sesungguhnya kami dan datuk nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Al-Anbiya ayat 54.
Semenjak daripada itu, Nabi Ibrahim sentiasa berdakwah kepada kaumnya. Baginda berdakwah dengan cara mengajak kaumnya berfikir akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Kawan-kawan sekalian, menurut riwayat, pada setiap tahun telah menjadi kebiasaan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan suatu hari raya yang besar. Di hari besar itu, semua penduduk pun keluar meninggalkan kota kerana hendak pergi berburu. Nabi Ibrahim alaihissalam turut diajak bersama-sama mereka untuk meraihkan hari perayaan tersebut. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam menolak dengan memberi alasan yang baginda sakit. Sesungguhnya aku merasa sakit, yakni tidak dapat turut berhari raya sama. Surah As-Saffat ayat 89. Mereka pun meninggalkan Nabi Ibrahim sendirian. Baginda telah membuat keputusan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Baginda tidak menghancurkan berhala yang paling besar. Pada berhala yang paling besar itu diletakkan sebilah kapak. Siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang zalim. Puas mereka berbincang dan berfikir, siapakah yang melakukan semua itu? Akhirnya, mereka bersepakat menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang memusnahkan berhala-berhala mereka. Ini kerana hanya baginda seorang sahaja yang tidak keluar berburu. Nabi Ibrahim dicari lalu ditangkap. Di hadapan orang ramai, Nabi Ibrahim alaihissalam disoal siasat. Engkaukah yang melakukan demikian kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Surah Al-Anbiya ayat 62. Nabi Ibrahim dengan tegas dan berani menjawab, Yakni tidak. Bahkan yang melakukannya ialah yang besar, yakni berhala di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalau mereka dapat berkata-kata. Surah Al-Anbiya ayat 62. Kaum Nabi Ibrahim terdiam dan berpandangan di antara satu sama lain. Oleh itu, mereka mencari sebuah tanah lapang, keras dan licin bagi tempat pembakaran. Tidak kira tua, muda, kecil dan besar, semuanya sibuk mengumpulkan kayu api sehingga setinggi bukit. Ada juga riwayat yang menyatakan semua binatang yang hidup di daratan berusaha untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali cicak. Pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya bertawakal dan berdoa kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Kawan-kawan sekalian, akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertolongan dari Allah. Usaha yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir itu menemui kegagalan. Selepas kejadian itu, semakin ramailah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil menghadapnya. Lalu Raja Namrud dengan angkuhnya berkata, Apakah ada Tuhan selain aku? Akulah yang patut disembah. Hukum yang aku tetapkan pasti berlaku. Apa kamu berani menentang aku? Nabi Ibrahim menjawab dengan sikap yang tegas. Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Surah Al-Baqarah ayat 258. Sambil berkata demikian, Namrud mencabut pedangnya, lalu dipancung kepala salah seorang tahanan hingga putus, manakala seorang lagi dibiarkan hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengalah. Baginda mencabar Raja Namrud yang angkuh itu. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Oleh itu, terbitkanlah ia dari barat. Surah Al-Baqarah ayat 258. Ternyata Namrud yang jahil itu gagal menyahut cabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak hari itu,
Namrud mengisytiharkan Nabi Ibrahim AS sebagai musuhnya yang harus dihalau dari negeri itu. Kawan-kawan sekalian, bagaimana pula dengan Nabi Ibrahim AS selepas dihalau oleh Namrud? Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan pengikutnya berhijrah ke Palestin untuk memulakan gerakan dakwah di sana. Sebelum berhijrah, baginda telah berkahwin dengan Siti Sarah, iaitu anak kepada bapa saudaranya. Baginda telah berhijrah bersama-sama dengan Nabi Lut alaihissalam dan beberapa orang yang beriman. Setelah beberapa waktu lamanya tinggal di Palestin, Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikutnya terpaksa berhijrah pula ke Mesir. Semasa perjumpaan dengan Raja Mesir telah terpikat dengan Siti Sarah. Nabi Ibrahim terpaksa menipu Raja Mesir dengan menyatakan Siti Sarah adalah saudara baginda. Tujuan baginda berkata demikian kerana sekiranya baginda mengaku baginda adalah suami Siti Sarah, pasti musibah akan menimpa baginda. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Pada suatu hari, Raja Mesir telah bermimpi bahawa Siti Sarah sebenarnya telah berkahwin dan suaminya adalah Nabi Ibrahim AS. Allah telah melembutkan hati Raja Mesir. Pada keesokan harinya, Raja Mesir melepaskan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim AS. Akhirnya, Siti Sarah bebas pulang ke pangkuan suaminya yang tercinta. Nabi Ibrahim AS mengambil keputusan untuk berhijrah ke Palestin semula. Sejak itu, Palestin menjadi tempat tinggal tetapnya dan menjadi tanah airnya sendiri. Selepas penghidupan mereka sebagai suami isteri, mereka tidak mempunyai anak. Siti Sarah seakan-akan tahu apa yang tersirat di dalam hati suaminya itu. Oleh yang demikian, Siti Sarah mencadangkan supaya Nabi Ibrahim AS berkahwin dengan Siti Hajar, iaitu hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Tidak berapa lama selepas perkahwinan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, Allah telah memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengurniakan kepadanya seorang anak lelaki yang dinamakan Ismail. Beberapa tahun selepas kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Allah memberikan kabar gembira melalui malaikatnya bahawa baginda akan dikurniakan seorang lagi anak lelaki, iaitu Ishak yang juga berpangkat Nabi. Ishak tidak dilahirkan oleh Siti Hajar tetapi Siti Sarah. Masya Allah, maha berkuasanya Allah. Sesungguhnya, sebelum ini, Siti Sarah tidak boleh mengandung. Tetapi dengan kekuasaannya, Siti Sarah dapat melahirkan anak walaupun usianya telah lanjut. Pengajaran dari kisah Nabi Ibrahim ialah Allah akan memberi petunjuknya kepada siapa sahaja yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam mencari kebenaran. Akal fikiran yang sihat dan hati yang bersih merupakan satu jalan untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai akal yang bersih lagi suci, Allah telah mengangkat darjatnya seperti di dalam kitab suci Al-Quran, iaitu Allah mengucapkan salam kepadanya. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera kepada Ibrahim. Bukan itu sahaja. Malah di dalam solat kita juga ada mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim beserta keluarganya yang beriman selepas kita mengucapkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan semua ahli keluarganya yang beriman. Dengan memerhatikan kejadian alam dengan segala kebesaran dan keindahan, akan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara dan teknik penyampaian dakwah amat penting, seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dengan menggunakan lisan
dan tangan dalam menyampaikan seruannya. Pergantungan pada Allah sangat penting, tidak kira pada waktu susah atau senang. Dengan pergantungan dan keyakinan yang tinggi terhadap Allah, akan membuat kita rasa tenang dan tidak mudah mengalah ataupun berputus asa apabila menghadapi musibah. Kawan-kawan yang dikasihi oleh Allah sekalian, Nabi Ismail alaihissalam adalah anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Baginda merupakan di antara 25 Rasul yang wajib kita imani. Kegembiraan Siti Sarah hanya sementara waktu sahaja. Ini kerana Siti Hajar sudah mulai rasa bangga dan merasakan kedudukannya lebih kuat berbanding Siti Sarah dengan adanya Nabi Ismail alaihissalam. Oleh sebab itu, Siti Sarah mula merasa sedih dan cemburu terhadap Siti Hajar. Kawan-kawan sekalian, Allah SWT telah memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam memenuhi permintaan Siti Sarah itu, iaitu membawa Siti Hajar dan anaknya keluar dari rumah mereka. Maka, dengan bertawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang diboncengkan di atas untanya. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
memenuhi permintaan Siti Sarah. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang sangat memenatkan dengan kehendak Allah, akhirnya berhentilah unta Nabi Ibrahim AS mengakhiri perjalanannya di tengah padang pasir yang kering kontang tanpa air dan makanan serta tidak berpenghuni. Dengan kehendak Allah, di padang pasir itulah Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar tanpa bekalan yang banyak. Alangkah sedih dan cemasnya Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS seorang diri bersama anaknya yang masih menyusu itu. Siti Hajar berlari mengejar Nabi Ibrahim AS. Beliau merintih menangis sambil memegang kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihan agar tidak ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pepohon dan kawasan yang kering kontang itu. Ini adalah perintah dari Allah, wahai Hajar. Bertawakallah kepada Allah dan percayalah pada kekuasaan dan rahmatnya. Dialah yang memerintahkan aku membawamu ke sini. Dan dialah yang melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Mendengar penjelasan dari Nabi Ibrahim AS, segera Siti Hajar melepaskan genggamannya dari baju Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi Ibrahim AS terus berlalu meninggalkan mereka di lembah itu. Apabila baginda sampai di tempat yang tidak dapat dilihat oleh Siti Hajar, baginda berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sambil memandang ke arah tempat yang baginda tinggalkan isteri dan anak-anaknya, seperti dalam firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 37 yang bermaksud, Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman berhampiran rumahmu, yakni Baitullah yang dihormati. Wahai Tuhan kami, yakni yang demikian itu, agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah kepada mereka rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kenapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS meninggalkan Siti Sarah dan Nabi Ismail yang masih kecil itu di padang pasir yang tiada penghuni? Ini kerana di tempat mereka tinggal itu akan menjadi tempat yang paling berkat dan menjadi tumpuan masyarakat Islam di seluruh dunia. Tempat yang dimaksudkan itu ialah Mekah. Setelah mendengar jawapan dari suaminya itu, Siti Hajar menyerahkan segala urusan hidupnya kepada Allah dengan sabar dan tenang. Dalam keseorangan itu, beliau menyusui anaknya. Dimakannya dari bekalan dan minuman yang ditinggalkan oleh suaminya. Siti Hajar yang dalam kebingungan telah berulang-alik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Akhirnya, Siti Hajar terduduk kepenatan, termenung dan hampir putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan izin Allah, tiba-tiba Siti Hajar ternampak setumpuk pasir yang basah di hujung kaki Nabi Ismail AS. Lalu pasir itu digalinya. Masya Allah, itulah telaga air Zam-Zam yang terkenal sehingga kini. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu. Dia berkata, inilah Riwayat At-Tabrani dan Ibnu Hibban. Sejak dari itu, makmurlah kawasan itu dan menjadi tumpuan pedagang-pedagang untuk mendapatkan bekalan air. Kaum Jurhum yang tinggal di selatan kota Mekah adalah yang paling ramai berhijrah ke tempat sekitar telaga air Zam-Zam. Mereka membangunkan perkampungan baru dan menjadi jiran yang baik dan ramah bagi Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS. Kerinduan Nabi Ismail AS terhadap ayahnya juga semakin tidak tertahan lagi. Ini kerana semenjak ditinggalkan di situ, baginda dan ibunya tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Baginda sentiasa berdoa
agar dipertemukan dengan ayahnya. Dengan izin Allah, pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menuju ke tempat di mana isteri dan anaknya ditinggalkannya dahulu untuk berjumpa dengan mereka. Tiba di sana, baginda sangat terkejut melihat tempat yang dahulunya sunyi telah menjadi tumpuan orang ramai berkumpul dan menetap di situ. Tempat itu juga telah diberi nama Bakkah atau disebut sebagai Mekah sekarang ini. Manakala anak dan isterinya pula dikenali sebagai penguasa sumber air yang bernama Telaga Zamzam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah melalui mimpinya bahawa baginda harus menyembelih puteranya iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Oleh kerana mimpi seorang Nabi adalah salah satu cara turunnya wahyu dari Allah, maka perintah yang diterima oleh Nabi Ibrahim dalam mimpi itu mestilah dilaksanakan. Kawan-kawan sekalian, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam? Sebenarnya Allah Maha Pengasih. Allah tidak kejam. Tujuan Allah berbuat demikian adalah untuk menguji sejauh mana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam sama ada baginda lebih sayangkan anaknya ataupun Allah. Selepas menerima wahyu Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam bersegera menunaikan ketaatan kepada Allah. Baginda menemui anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk membincangkan hal tersebut supaya Nabi Ismail alaihissalam merasa tenang dan tidak merasa dipaksa. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya seperti di dalam surah As-Saffat ayat 102. Anakku, aku bermimpi menyembelih dirimu. Cuba renungkan, bagaimana pendapatmu? Tanpa berfikir panjang, Nabi Ismail menyambut perintah itu dengan sukacita. Seperti dalam surah As-Saffat ayat 102. Ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Selepas perbincangan itu, maka berangkatlah kedua-dua anak beranak itu. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam segera berangkat menuju ke suatu daerah yang berbukit-bukit di kaki sebuah gunung. Sekarang, ia dikenali sebagai Mina. Sebelum sampai ke tempat yang dituju itu, kedua mereka terserempak dengan seorang lelaki yang menanyakan akan maksud dan tujuan mereka berdua. Setelah Nabi Ibrahim menerangkan akan maksudnya, ialah untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai korban kepada Allah, orang itu melarangnya dengan pelbagai alasan. Mereka kehairanan. Siapakah orang itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam mulai curiga dan merasakan orang itu adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Lalu mereka melempar iblis dengan batu berulang-ulang kali sampai iblis itu lari. Tempat itulah sekarang dikenali sebagai Jamratul Aqabah. Kemudian perjalanan diteruskan lagi. Dengan jarak kira-kira 400 meter dari Jamratul Aqabah, datang pula seekor lagi iblis yang menyamar seperti manusia, melarang mereka dari melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam melempar lagi iblis itu dengan batu sehingga ia lari. Tempat itu pula sekarang dinamakan sebagai Jamratul Wusta. Perjalanan mereka diteruskan lagi. Tiba-tiba dari jarak kira-kira 400 meter dari Jamratul Wusta, datang pula seekor iblis lagi, menyamar seperti manusia, melarang mereka dari melaksanakan perintah Allah. Tanpa berfikir panjang, mereka melempar iblis itu dengan batu sehingga ia lari dan tempat itu pula dikenali dengan Jamratul Ula. Seperti yang kita ketahui, pada setiap tahun pada musim haji
Amalan melontar batu di ketiga-tiga jamrah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tadi telah menjadi rukun dalam menyempurnakan ibadat haji. Masya Allah, kawan-kawan yang dikasihi, berbalik kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tadi, akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampailah di suatu tempat di kaki sebuah bukit yang tinggi. Dengan perintah dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlasnya ingin menyembelih leher anaknya sendiri, iaitu Nabi Ismail alaihissalam yang baru berusia 13 tahun itu. Kini, kedua-dua mereka telah bersedia untuk melaksanakan perintah Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan pisau ke leher anaknya, lalu Allah berseru dengan firman-Nya yang berbunyi seperti dalam surah As-Safa'at ayat 104 hingga 105. Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Serentak dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat ada seekor kibas tiba-tiba telah terikat di sebuah pokok yang tumbuh di bukit yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kibas itu sangat gemuk dan besar, bulunya berwarna putih, bermata hitam dan bertanduk besar. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kibas tersebut. Dengan peristiwa inilah permulaan sunnah berkorban yang perlu dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Aidiladha, yakni hari raya haji, di seluruh pelosok dunia sebagai mencontohi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kawan-kawan yang dikasihi, Nabi Ismail alaihissalam yang hidup di kalangan masyarakat Jurhum sejak kecil lagi, kini sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Masyarakat Jurhum benar-benar kagum melihat perkembangan Nabi Ismail yang memiliki banyak kelebihan. Di antaranya ialah baginda sangat fasih dalam berbahasa Arab dan ada ulama mengatakan Nabi Ismail alaihissalam adalah orang pertama yang berbicara menggunakan bahasa Arab secara jelas. Ketika itu usianya baru 14 tahun. Kawan-kawan yang dikasihi, pada suatu ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam membangunkan sebuah rumah iaitu Kaabah yang berdekatan dengan telaga Zamzam. Apa itu Kaabah? Kenapa Kaabah mesti dibina? Dalam bahasa Arab, Kaabah bermakna sebuah tempat tinggi yang dihormati dan penuh kebesaran. Setelah Kaabah hampir selesai, ternyata mereka memerlukan sebuah batu lagi. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam mendapatkan satu batu yang agak luar biasa. Batu itu berwarna hitam berkilat. Kerana terlalu gembira, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam mencium batu hitam itu sambil mengusung berjalan mengelilingi Kaabah. Selesai sahaja mereka mengelilingi Kaabah, mereka meletakkan batu hitam itu di satu sudut di sisi Kaabah. Batu tersebut ialah Hajarul Aswad. Apa itu batu Hajarul Aswad? Hajarul Aswad ialah sepotong batu yang berasal dari syurga. Warna asalnya adalah lebih putih daripada susu. Dikatakan ia menjadi hitam kerana luruhnya dosa manusia yang mengucupnya. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Setelah pembinaan Kaabah selesai sepenuhnya,
Maka Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam cara-cara melakukan ibadat haji. Kemudian, ibadat haji itu diajarkan pula kepada semua Nabi dan Rasul yang datang selepas mereka, sampai kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Pengajaran dari kisah Nabi Ismail alaihissalam ialah yang pertama, walaupun ditinggalkan seorang diri dengan anak yang masih menyusu, Siti Hajar yakin akan janji-janji Allah yang tidak mensia-siakan diri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang pasti janji-janji Allah itu memang benar apabila tempat yang pada asalnya kering kontang dan tanpa berpenghuni itu akhirnya menjadi tempat yang subur dan makmur. Itulah Mekah, tempat yang penuh berkat. Yang kedua, Nabi Ismail alaihissalam menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai seorang hamba yang sangat patuh kepada perintah Allah dan sebagai seorang anak yang soleh dan taat kepada orang tuanya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran yang terdapat beberapa ayat yang memberi pujian kepada Nabi Ismail alaihissalam, Allah telah menyifatkan bahawa Nabi Ismail alaihissalam ini adalah seorang yang teramat sabar, sopan santun, dapat dipegang janjinya, kuat dalam menjaga kewajiban solat dan menyebarkan perintah mendirikan solat kepada keluarganya agar mereka terselamat dari siksaan Allah. Yang keempat, air Zam-Zam mempunyai keistimewaan dan keberkatan. Ia boleh menyembuhkan penyakit, menghilangkan dahaga serta mengenyangkan perut yang lapar. Keistimewaan dan keberkatan itu disebut dalam sepotong hadis Nabi yang bermaksud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah SAW bersabda, Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang, yakni lalu. Dia berkata, inilah